Bismillahirrahmanirrahim. So, okay, minggu ni minggu keempat, topik ketiga, sistem software, operating system and utility program. So, biasalah learning objective ni nanti awak boleh baca. So, at the end of this chapter ataupun this topic, to make you understand the differences between system software dan juga application software. So, kita ada, komputer ada dua jenis software lah. Dikategorikan kepada dua jenis software, satu system software, satu application software. Yang lain tu nanti awak boleh baca dia punya learning objective ni okay. Overview pun lebih kurang awak boleh baca. So, system software versus application software. System software refers to operating system and utility programs that control a computer system and allow you to use that system. So, basically it means system software ni adalah nadi untuk komputer awak. So, last week kita belajar tentang hardware. So, CPU tu sebagai macam otak untuk komputer awak. Itu hardware lah. So, dari segi dia kena ada, komputer ni nak berfungsi, dia kena ada kolaborasi antara dua benda, dua sistem, hardware dan juga software. So, untuk minggu ni kita belajar tentang software. Software ni, dia punya main dia ataupun nadi penggerak untuk sesebuah komputer itu adalah kita panggil sistem software. Sistem software ni adalah operating system lah. Senang kira. Semua benda ataupun semua komputer, semua devices yang ada capability ini, dia mesti ada operating system. Tak kisahlah komputer, PC ke, laptop ke, apa lagi, smartphone ke, smartwatch ke, apa lagi. Dia mesti ada satu sistem software yang dipanggil operating system. So, operating system dia lah yang akan kawal komputer, apa jenis sahaja komputer system ataupun instruction dalam komputer awak ataupun PC awak. So, selain tu, operating system ini juga berfungsi untuk membenarkan boot processing ataupun launches application. Boot processing ni waktu awak start turn on awak punya PC, waktu itulah proses booting dipanggil, di mana proses untuk dia collect data ataupun instruction daripada CPU ataupun daripada komputer, apa yang dia perlu buat dulu, apa yang dia perlu turn on dulu. Kat boot process tu lah yang akan berlaku sebelum application ataupun software yang lain bekerja, berfungsi. Selain itu, operating system ni juga adalah berfungsi untuk launches application ataupun untuk run application. Selain daripada operating system ataupun utility program lah. So, dia berfungsi untuk run application macam application software lah, yang akan kita study next week. Selain tu, dia juga berfungsi untuk transfer data, bertugas untuk control hardware configuration, untuk kawal configuration hardware, manage files dalam hardware dan dalam hard disk, dan juga untuk protect komputer awak daripada unauthorized use. Manakala application software dia refer pada program yang membenarkan user untuk melakukan specific task. Contohnya macam kita dah guna application software adalah Microsoft Word dan juga kita guna Microsoft Excel. Itu dikategorikan dalam application software, di mana dia secara asas dia hanya membenarkan user untuk melakukan ataupun perform specific task. So, word processing, task dia hanya untuk wording, buat word untuk menulis, tak kisahlah resume ke, tesis ke, perkarangan ke. So, tugas dia adalah untuk kita inputkan wording. Selain daripada tu, contoh kat sini, playing games. Software games pun adalah salah satu application software. Dia software tu dibagi kita untuk main game je. Contohnya Steam. Ada satu software nama dia Steam untuk awak main game. Selain daripada tu, browser untuk browsing web. Tugas dia, application tu tugas dia untuk bagi awak browsing web je.
dan sebagainya dan lain-lain lah. So operating system, ini ada sistem sistem software. So kat sini bagi tahu, it's a collection of program that manage and coordinate the activities taking place within the computer. So operating system ni adalah collection of program yang manage ataupun coordinate segala aktiviti yang berlaku dalam komputer kita. Macam-macam aktiviti lah, nak surf internet, dia akan manage ataupun coordinate. So bila kita nak surf internet, so bila kita klik ikon browser, contoh dia Google Chrome ke, Safari ke, so operating system ni lah yang akan manage dan coordinate, beritahu kepada application system tu yang user awak bertugas. Contohnya macam tu. Ni dia ada beritahu act as a intermediary, sebagai orang orang tengah lah antara user dan komputer. Antara user, komputer dan juga application program ataupun dan juga sistem hardware. So selain itu, contoh dalam gambar ni, operating system ni juga bertugas macam tadi saya cakap, dia macam orang tengah lah. Macam kita nak masuk input, nak suruh print, kita akan bagi instruction pada komputer ataupun pada operating system ni. So operating system ni akan melakukan tugas dia based pada application software apa yang kita pilih. Contohnya Word. Kalau kita pilih Word, dia akan bukakan Word, lepas tu kita suruh kita nak print. User instruct application program to open the document and print it. So operating system ni tadi akan menyuruh bagi tahu pada application program untuk open dokumen, lepas tu print. Atau application program dapat instruction tu, dia akan print. Lepas tu application program ni dia dah collect data tu tadi, data yang nak di print tu, dia akan hantar pada sistem operating system balik. Data ini yang user nak printkan melalui dia punya application program. Then operating system akan collect data tu, hantar pula kepada hardware, printer. So bagi tahu printer kena print. So printer pun print. Itulah dia tugas operating system ni. So operating system ni ada banyak lah, bergantung kepada siapa pengeluar. Kat sini ada Linux, ada Microsoft Windows, ada apa lagi, Mac OS ada daripada Apple. Itu untuk PC dan juga komputer lah. So untuk smartphone, ada Android, ada iOS, ada apa lagi, Linux pun ada untuk smartphone dan sebagainya. Okay, function of operating system, fungsi-fungsi operating system ni. So macam tadi saya cakap, dia adalah sebagai interface with user, interfacing with user maknanya. So dia akan translate user punya instructions kepada kalau bentuk yang komputer boleh faham. Contohnya last week kita dah belajar yang komputer hanya faham binary code. So operating system ni bertugas dia untuk salah satu tugas dia adalah untuk ambil kita punya input data, kita masukkan data, tak kisahlah dalam words ke, dalam apa ke, apa yang kita instruct komputer tu, and then operating system tu akan transform dia kepada komputer, kepada binary code. So komputer will understand, then they will compute lah apa yang dia kena buat. Selain tu juga tugas dia adalah untuk translate feedback daripada hardware. Sebagai contohnya macam printer, bila kita nak print sesuatu dokumen, and then printer tu ada masalah, mungkin tak cukup kertas, hardware tu ataupun printer tu akan bagi feedback kepada komputer. So operating system ni lah yang akan translate feedback ni untuk bagi tahu pada user yang ada masalah dengan printer. Contohnya tak cukup kertas, so dia akan pop up lah message kata
kertas tak cukup ataupun paper jam ke, so kita sebagai user kena betulkan. So user interface ni usually tergolong ataupun categorized into kategori lah. Salah satu adalah type based dan graphic based. So mostly computer PC, mostly computer PC ke laptop ke ataupun smartphone ke, kebanyakannya menggunakan graphic base ataupun dipanggil GUI, graphical user interface, di mana ia lebih user friendly. Text base ni memang betul teks lah, dia tak ada grafik, so dia tak user friendly sangat, kita tengok pun tak menarik. Okay, selain tu tugas dia tadi lah booting the computer. Sebelum waktu kita nak turn on komputer tu, proses ni dulu yang akan berlaku, booting. So apa dia buat? So waktu kita turn on komputer tu, operating system akan hantar instruction untuk boot komputer. So dia akan load essential part daripada memory. So dia akan minta memory ataupun dia akan bagi tahulah komputer ni nak turn on. So dia kena collect essential system operating daripada memory untuk apa yang diperlukan untuk turn on the computer, macam lah. So selain itu untuk baca instruction waktu nak turn on tadi. Lepas tu dalam masa yang sama dia kena check juga hardware apa yang connected pada komputer tersebut waktu booting tu lah. Kalau ada PC yang connect pada monitor, so dia kena determine lah hardware ataupun monitor tersebut ada connected ke tak ada. Selain itu dia akan run startup program. So setiap kita nak turn on kita punya komputer, dia ada certain program yang akan run at the first place, at the first startup tu dipanggil startup program lah. Waktu kita turn on tu, certain program yang akan run terlebih dahulu. Ada program yang memang perlu di run waktu startup, ada yang tak perlu waktu startup tu lah. So waktu booting proses ni dia akan terima arahan ataupun cari apa program yang perlu dia start waktu startup tu. Tapi apa program yang kita nak run waktu startup ni kita boleh tentukan lah, user boleh tentukan. Contohnya kita nak run waktu start tu, kita nak run terus kita punya Spotify dalam task manager ataupun selalunya dalam task manager lah, di bahagian startup kita ataupun user kita boleh set lah. So program contohnya Spotify run waktu startup. So waktu startup nanti bila kita turn on kita punya komputer, booting process ni ataupun operating system ni akan check lah, okay, waktu startup program apa nak run. So kalau Spotify nak kena run, dia run lah dulu. So selalunya banyak program waktu startup ni kita nak run atau kita nak enable, so startup ataupun booting proses ni akan ambil masa lebih lama. So kalau bagi awak yang tak nak booting proses ni lama sangat, awak disable lah program-program mana yang awak tak nak waktu startup tu dan sebagainya. Ni contoh window task manager tu lah. Kalau window user pergi dekat siapa nak disable mana-mana program yang dia tak nak run waktu startup, boleh pergi kat sini lah, window task manager, pergi startup, boleh disable dan enable mana-mana program yang sebenarnya tak perlu waktu startup. Contohnya macam Spotify tadi lah, tak perlu pun dia nak run awal-awal waktu startup. So, dia akan makan memori komputer awal tu, so dia akan jadi lambat. So Spotify dan program-program yang lain-lain tu boleh je disable, program-program yang tak penting. And then waktu dah turn on, komputer dah turn on, kita nak dengar lagu, kita klik je lah pada Spotify tu, so dia run. Itu lebih jimat masa dan juga lebih jimat memori pada waktu awal tadi. Selain daripada tu, operating system ni tugas dia adalah nak configure devices, mana-mana device yang connect kepada komputer, operating system ni lah yang akan configure untuk kalau device hardware tu
ataupun devices tu perlukan driver, dia kena tentukan lah. Ataupun kalau dah ada built-in driver, so dia akan cari dalam hardware tu punya program ataupun sistem, then dia akan runkan driver tu. Kalau tak ada, dia akan minta user untuk download driver daripada internet. Yang lain tu biasa, yang lain tu je lah, nak recognize new devices. Apa-apa device ataupun hardware yang connect pada PC, dia akan tolong untuk configurekan. Selain daripada tu juga, operating system ni boleh manage network connection. Maknanya untuk kita connect kepada internet ataupun kepada network. Tak kisahlah Ethernet ke, internet ke, itu adalah tugas operating system tu untuk managekan dia. Sama ada melalui wire ataupun wireless. Selain tu, operating system juga adalah boleh berfungsi bertugas untuk manage resources, files and security. Managing and monitoring resources on job, make sure make resources available. Ini adalah tugas dia lah, untuk make sure resources tu available untuk device dan program tersebut. Contohnya ialah macam device printer tadi, kalau dia perlukan driver, operating system kena make sure lah resource tu ada, resource tu boleh dicari ataupun ada. Sama ada kita kena masukkan DVD driver dia ataupun CD driver dia, ataupun dia kena cari di internet. Selain tu dia akan monitor, operating system ni akan monitor segala aktiviti dalam komputer kita, apa yang kita lakukan untuk menentukan mungkin ada error ke, tak ada error ke. Selain daripada tu, file management. Ni biasalah, file management untuk kita susun ataupun manage kita punya file dalam kita punya hard disk. Kat mana kita nak simpan, hard disk mana kita nak simpan, C ke, D ke, E ke, internal hard disk ke ataupun external hard disk ke. So operating system ni juga akan membantu kita. Security, selain tu security biasalah, dia akan provide ataupun minta kita untuk masukkan password. Itu salah satu security yang di provide oleh operating system. Ini contoh hard drive organization ataupun file, dan juga file extension. Ini contoh tadi file management lah. Contohnya kita nak save file kita, contohnya John lah, kita tak nama John Word kan. Kita tak nama folder, nama letter, so kita tak folder dalam dokumen, lepas tu dalam hard disk. So komputer dia tak tahu folder-folder ni. So operating system ni lah yang akan organize ataupun manage kita punya dokumen dan juga folders ni dalam bentuk dia panggil address dia ada path dia. Dia akan tentukan daripada C, lepas tu pergi ke /document/letter, macam tu. So kebanyakannya file dia ada format dia ataupun dia panggil file extension lah. Yang ni common kita selalu nampak lihat untuk dokumen. Dia ada .doc, .docx, banyak lagi lah dokumen. PPT tu untuk PowerPoint, jadi satu jenis dokumen juga. .ppt, PPTX tu PowerPoint. Apa lagi, .xlsx tu ataupun Excel. Dan untuk program selalunya dia punya file extension dia dalam format .com ataupun .exe. Kalau banyak-banyak program yang awak lihat dalam komputer awak akan jumpalah .exe ni. Itu menandakan ianya adalah program. Lepas tu apa lagi? Kalau grafik ni gambar ke apa, so dia format dia ataupun file extension dia kebanyakan kita akan nampak JPEG lah, JPEG, TIFF tu, TIFF, apa lagi, PNG, GIF, GIF dan sebagainya. Audio, MP3, WMA, video pula MP4 selalunya kita nampak. Ni compressed file yang kita dah buat last week, .zip, .tar, .tar, kebanyakannya kita guna. Itu dia punya file extension, ataupun daripada file extension tu kita tahu apa dia punya format. Processing technique for increased efficiency, multitasking dan multithreading. Ni kita pun dah dah belajar last week.
Ini salah satu teknik untuk increase dia punya efficiency dia. So salah satu adalah multitasking. So maknanya multitasking ni operating system tu boleh buat satu boleh buat boleh lakukan banyak tugas ataupun banyak instruction dalam satu masa. So cara dia akan contoh tu lah, CPU dia akan rotate between task. So CPU ni akan buat tugas tu dan dia rotate lah, task ni, task 1, task 2, task 3. Dalam satu masa dia kena buat semua tu. Kalau ada CPU ada banyak core, maknanya setiap core dia boleh buat satu tugas. Contohnya kalau operating system tu arahkan macam tu, itu base juga pada core pada CPU tersebut. Semua ni berlaku dalam masa yang sangat pantas. Macam kita tengok tadi lah, clock cycle apa semua tu, dalam satu saat berapa banyak cycle dia boleh lakukan. Multi-threading adalah salah satu cara ataupun sequence untuk instruction ni untuk lakukan tugas ataupun untuk run program tu dalam satu masa. Apa lagi? Multiprocessing dan juga parallel processing. Ni samalah macam kita belajar juga last week. Multiprocessing. Semua ni bergantung kepada CPU dan juga CPU core. Lagi laju CPU tu lagi banyak cores dia, lagi banyaklah instruction ataupun proses yang dia boleh lakukan. So lagi banyak multiprocess. Sebab tu dia ada multiprocessing, sebenarnya dia boleh buat ada proses multiple proses dalam satu masa. Dan parallel processing, beza parallel processing pula, CPU ataupun cores tu boleh lakukan satu kerja tu dalam dia boleh satu task tu dia akan bahagikan kepada beberapa bahagian yang dia boleh running secara parallel, secara bersama, secara serentak. So boleh menjimatkan masa. Contohnya kalau satu program dia nak run, dia nak proses, mungkin makan masa 2 saat. Tapi bila dia parallel kan, dia bahagi-bahagi, dia pecah-pecahkan task tu kepada beberapa bahagian dan bergantung kepada cores yang dia ada lah. Kalau dia ada 4 core, satu tugas tu pecah 4. So setiap core ambil satu bahagian. Tapi dia run secara serentak. So dia dah jimat, mungkin daripada 2 saat tadi, dia akan jadi 0.5 saat. Half second lah. Setengah saat. So 1/4 lebih cepat daripada asal. Contoh maksud dia tadi. Dan proses ni proses ni dia ada sequential dan juga simultaneous. Sequence ni dia by sequence lah. Proses tu dilakukan by sequence. Dia ada sequence ataupun cycle. Habis satu sequence, dia akan buat satu sequence. And then the next sequence. Simultaneous ni dia akan run ataupun run program tu ataupun task tu dalam sequence yang sama, dalam satu sequence secara serentak macam tu. Macam ni lah contoh dia ada dalam gambar. Sequential versus simultaneous processing. Yang atas tu sequential processing, di mana dia akan lakukan satu tugas one at a time. So kalau dia nak nak guna words, so dia akan proses untuk buka dulu, turn on words, then barulah dia load balik, check dan sebagainya. Kalau simultaneous ni dia akan lakukan semua tugas tu dalam serentak. Dalam satu masa tu dia akan lakukan tugas tu serentak, tapi dia kena pecah-pecahkanlah tugas tu kepada kalau dia ada contoh dia ada CPU ataupun dia ada dual core, triple core CPU dia, so dia akan
bagi tugas tu, setiap core tu buat satu tugas tapi dijalankan dalam masa serentak. So dia akan menjimatkan masa ataupun cepat lagi. Itu multiprocessing. Dan sebelah dia ada parallel processing. Parallel processing ni dalam satu masa tu, satu tugas tu, dia bagi kepada satu tugas dibagi kepada dua, sebab dia contoh ni dia ada dual core kan. So untuk load dengan web page tu dibagi kepada dua, so lebih cepat, tapi dia buat satu task. Selain itu, biasalah tugas operating system adalah juga untuk manage memory, supaya RAM kita ataupun memory kita ni boleh digunakan secara optimize. Bila digunakan secara optimize, so speed dia lebih laju lah. Kita boleh guna dengan speed yang lebih laju. Salah satu memory management technique adalah virtual memory, di mana digunakan hard drive kita sebagai additional RAM. Nanti awak boleh baca dan faham virtual RAM ni. Contoh dia, kita ada satu RAM 2 gig lah. So komputer akan baca data dalam, dia nak run program selalu daripada dia nak run program, data tu akan di-upload pada RAM dulu. So dari situ dia akan run dia punya program ataupun task dia. Dalam masa yang sama, untuk menjimatkan, contoh kalau komputer tu dia nak dia mungkin run multiple program, so dia nak menjimatkan dia punya space dalam RAM dia, mana task ataupun mana program yang data yang sekejap ada orang datang kat rumah saya. Baik, saya Hello. Tak pakai. Yalah. Okey, saya kembali. Sorry lah, ada barang tak sampai. Mana tadi? Okay, so untuk jimatkan space dalam kita punya komputer punya RAM, so operating system ni akan manage lah memory ni. Mana yang tak pakai, dia akan letak sementara dalam kita punya hard disk. So hard disk ni ada satu, kalau awak format hard disk ni, awak akan perasan yang kalau hard disk awak 1 gig, dia waktu kita format tu, dia akan ada sikit yang dia ambil. Ni untuk virtual memory ni lah guna. Atau dia akan create satu partition sendiri kecil yang tak makan banyak sangat lah. Dan kecil saja partition untuk dia simpan data ni sementara. Dan bila nak guna, dia akan ambil balik daripada hard disk ni, masuk pada RAM dan run. Macam itulah dia. Yang dia punya apa ni, kegunaan dia. Buffering dan spooling. Buffering dan spooling ni adalah proses di mana data tu nak dimasukkan ke dalam memory. So sebab tu awak ada, kalau awak tengok YouTube ke, tengok video ke, dia ada buffering, dia buffer lah. So sebab apa saja program untuk kita run, dia tak akan direct daripada dia punya source. So data tu yang disimpan dalam dia punya memory ataupun dia punya hard disk ataupun mana-mana tempat simpanan, dia mesti kena transfer pada RAM dulu. Daripada RAM tu lah komputer ataupun kita punya operating system ataupun application software akan baca. So proses buffering itulah yang, ataupun spooling itulah yang dipanggil
proses tu yang dipanggil buffering. Nak transfer apa ni ataupun retrieve data daripada hard disk ataupun mana-mana tempat kita simpan lah. Kalau kita tengok Netflix, movie ke atau YouTube, sebelum dia nak kita boleh tengok tu, dia akan buffer tu, dia akan buffering tu. So dia akan collect dia punya data video tersebut ataupun apa-apa maklumat daripada dia punya iCloud punya storage. Maknanya daripada YouTube punya storage lah, daripada dia punya storage masuk kepada dia punya interface ataupun dia punya RAM sebelum kita dapat tengok. Kalau proses tu lambat, so kita akan tersangkut lah dan kita akan nampak dia tulis buffering, maknanya dia tengah collect data lah tu. Itulah dia proses buffering dan spooling. Graphical versus command line interface. Ini biasalah, tadi kan saya dah beritahu ada dua jenis interface. Satu graphical user interface GUI, satu lagi text based ataupun dipanggil command line. Graphical base ni macam biasalah komputer kita boleh tekan start, dia ada grafik yang menarik, ada gambar. Contohnya macam Windows punya ni, dalam gambar ni. Yang text base ni yang bawah tu, dia pakai command line. Kita nak akses kepada hard disk kita ataupun spesifik folder kita, kita kena type using text lah. Dia tak ada interface macam grafik punya base ni macam Windows kita. Kita klik my computer, dia akan keluar satu folder. Then apa folder yang ada dalam tu kita nak access, just klik je folder tersebut, dia akan keluar. Untuk text base ni kita kena type command dia. So kita kena tahulah secara basic, secara asas dia ataupun macam mana. Sebab kita tak nampak benda tu, so kita kena imagine benda tu ada kat mana. Kita kena tahu dia punya code name dia ataupun alamat dia, address dia. Sebab tu dah at least dia ada pakai C, D, E. So secara general je kita tahu C tu adalah main hard disk. So apa yang tersimpan dalam C, kalau kita nak cari, kita kena tulis macam ni, dia kena tulis type macam ni, directory c./users.stable. Lepas tu kena dia ada command-command dia lah, ada sistem command dia untuk kita cari ataupun kita nak open sesuatu folder. Dia tak boleh klik-klik macam tu je kan. In future kalau awak berkesempatan, bolehlah awak tengok text base ni. Dia leceh sikit lah, tapi dia laju sebab dia tak pakai banyak grafik kan. So dia tak pakai banyak RAM untuk grafik. So dia hanya teks je. Okay, ni kategori operating system lah. Dia ada personal yang kita guna lah, Windows, apa lagi macam-macam. Untuk PC, untuk PC, untuk laptop dan sebagainya. Selain itu dia ada server operating system. Ini untuk yang organisasi ataupun company yang install server network ataupun server di tempat mereka, macam UPM. Dia adalah server ni, so dia kena install server operating system. Dia berlainan sikit lah sebab dia ada proses yang lain. Selain itu dia ada mobile operating system ni, di telefon kita lah. Ada Android, ada iOS. Selain itu dia ada banyak lagi. Untuk Huawei, dia ada dia punya mobile operating system sendiri. Tak ingat saya Huawei apa, Harmony OS. Selain itu selain daripada tiga yang kita familiar ni, ada juga dipanggil embedded operating system. Ini adalah operating system untuk peralatan ataupun device yang kita tak ada graphical user interface macam komputer. Contohnya macam TV lah. TV untuk dia operate pun mesti kena ada operating system. Dia panggil embedded. Macam kereta yang banyak guna electronic system, dia mesti ada satu operating system untuk kawal keseluruhan elektronik ataupun software ataupun application software dalam kereta tersebut. Apa lagi? Motor yang ada banyak elektronik pun, dia ada operating system dia. Apa selalunya orang tukar-tukar tu, apa nama dia? Kadang-kadang bila contohnya motor atau kereta dia
operating system dia ada cut off. Nanti kaki-kaki modified ni dia akan tukarlah dia punya panggil ECU dia tu. Dalam ECU tu lah ada operating system dia. Untuk buang cut off dia, nak bagi laju lagi, selalunya kereta ataupun motor dia ada cut off. Contoh kereta, cut off dia kelajuan. Kereta tu boleh pergi laju 250 km, tapi sistem dah cut off dia dekat 180 ataupun 190. Maknanya dia tekan macam mana pun dia boleh pergi laju tu je. So kaki-kaki modified, nak fully utilize kelajuan kereta dia, dia tukarlah ECU tu. Maknanya dia modified lah dia punya operating system untuk buang cut off 190 km tadi. So kereta tu bolehlah pergi selaju yang mana dia nak pergi laju, yang kereta tu mampu. Kalau kereta tu mampu 200.5, 200.5 dah dia boleh pergi. Contoh. Selain tu di babang ni ditulis ni consumer elektronik sini macam peti ais, banyak lagi lah. Semua barang elektronik yang untuk consumer, dia macam peti ais dan sebagainya tu, dia pun ada operating system. Ini contoh macam mana network operating system bekerja. So macam ni lah. Nombor satu dia kata the client software provide a shell around your desktop. So untuk personal ataupun desktop personal, PC personal, untuk dia connect kepada network, dia ada satu software, dia panggil kat sini, dia panggil client software lah. So dia base pada siapa yang provide software tersebut. Siapa yang provide apa network yang kita pilih, siapa yang provide untuk network tersebut. So dia ada satu software yang akan encapsulize kita punya desktop. So apa benda operating system kita yang kat desktop kita tu akan dipantau oleh software ni. So kerja dia adalah bila kita bagi instruction pada kita punya PC untuk access network, sama ada untuk print wireless, kat sini dia nak print wireless ataupun nak access server dan sebagainya, client software ni lah yang akan baca instruction tu. So client software ni lah yang akan mengganti tugas operating system desktop kita sebagai satu operating system yang lain, ataupun dipanggil untuk network punya operating system lah. So dia akan bagi arahan kepada mana-mana devices yang connected pada software yang pada network yang sama. Contoh kita ada, sebab operating system macam saya bagi tahu tadi, desktop dan PC ataupun laptop dia ada operating system dia. Dia tak boleh, operating system dia tak boleh nak integrate dengan network punya ataupun server punya operating system. So dia kena ada satu network punya operating system sendiri yang membantu kita punya personal operating system untuk disambung ataupun berhubung dengan network. Itulah tugas client shell ni tadi. So lepas tu dia bolehlah, lepas dia boleh connect dengan network, dia bolehlah buat apa-apa tugas. Mungkin dia ada NAS. NAS tu macam kita tahu last week adalah satu sistem simpanan yang eksternal ataupun yang di-connect pada network. Maknanya mana-mana PC personal yang connect pada, yang disambung ataupun ada connect pada satu network yang sama, dia boleh share NAS tu ataupun share hard disk tu, sistem simpanan tu. Kat sini ditunjuklah connect pada server, daripada personal computer connect pada server. Dia tugas dia untuk print dokumen je pada printer dalam network tu. Mungkin kita kat office, kita duduk kat table kita, cubicle kita, tapi ada dalam office kita ada satu tempat yang spesifik untuk network. So kita nak print tu, dia kita nak print tu, printer tu dia akan melalui network kita yang disambung kepada printer tersebut lah. So kita hantar arahan pada dalam PC kita, dan client software ni akan collect arahan tu, sambung pada network, pergi pada server, server baca, dan server hantar pula arahan tu pada komputer, pada printer. Disebabkan printer ni kita kongsi satu department, so kita kena queue lah. Printer tu akan ada queue system lah. Siapa yang hantar dulu, siapa yang hantar dokumen dia dulu akan diprintkan dulu lah. Kat sini lah kita nampak ada print queue ni, ada 1, 2, 3. Kita punya dokumen queue yang keempat. So dia kena beratur sebelum printer tu nak print.
And then dah print, kita pun pergi collect. Okay. Kemudian jenis processor yang support dan type of processor supported and support for new technology. Ini processor yang support new technology lah. So sebelum ni kebanyakan kita processor pakai 32 bits. So sekarang ni mereka dah beralih kepada 64 bits supaya proses dan data tu boleh dilakukan dengan lebih laju. Itu je dia punya aim dia, objektif dia. So dalam nota ni dia kata most operating system are designed for a specific type of processor, desktop, mobile and server processor 32 bit, 64 bit CPU. Dan juga operating system ni mesti respond to new technology out there, mesti dia berevolusi. Dia tak boleh, operating system ni tak boleh stick pada zaman dia tu je, waktu tu je. Kalau waktu dulu operating system Windows 95, dia tak boleh je asyik duduk kat Windows 95 tu punya, sebab teknologi makin berkembang. So operating system ni mesti juga berkembang selaras dengan teknologi yang ada. Sebab itulah daripada Windows 95 sampai sekarang Windows 10. Ini disebabkan dengan terciptanya ataupun terbinanya CPU yang karakteristiknya lebih laju. Kadang oleh sebab tu, untuk fully utilize, operating system ni pun kena optimize, kena mengikut peredaran. Macam-macam lagi ada. Zaman sekarang, dulu banyak yang ada wearables, ada mobile, mobility. Dulu tak banyak yang ada wearables ni, macam smartwatch, apa lagi jenis yang boleh dipakai. So untuk optimizekannya, operating system kena berkembang mengikut teknologi tersebut lah. Selain daripada tu, untuk power consumption, makin berkembang teknologi, orang makin concern pasal power consumption. So kebanyakan company ataupun pengeluar pun developer, dia akan buat sesuatu devices ataupun CPU yang laju tapi guna power consumption yang rendah. So operating system ni kena adapt lah proses tu. Macam mana dia nak manage power consumption kepada CPU tersebut ataupun kepada devices tersebut dan sebagainya. Dan lain-lain lagi, banyak lagi lah. Sebab dah ada, sekali ni sebab dah ada cloud system, di mana cloud storage yang boleh kita simpan dia punya data ataupun dokumen di alam maya. So operating system tu tak ada fungsi ni. So dia kena respond to the new technology dan trend. So pembina ataupun penyedia operating system macam Microsoft dan sebagainya, dia kena adapt lah, dia kena fikirlah, dia kena upgrade lah dia punya operating system yang boleh lakukan tugas seperti itu, untuk move data, untuk pindah-pindahkan data ataupun dokumen daripada internal hard disk kita kepada cloud system. Ini biasalah trend zaman sekarang, pakai banyak voice recognition. Sekarang ni ni salah satu dia adalah Amazon Echo yang dikawal oleh voice control assistant, nama dia Alexa. So dia boleh connect pada internet dan juga mana-mana Wi-Fi ataupun Bluetooth. Biasalah design dia, objektif asal dia adalah untuk memudahkan user dalam kehidupan seharian. Nak dengar muzik, kita just cakap je, bagi command pada Alexa untuk turn on music, ataupun nak turn on TV, ataupun kita nak tanya pasal weather. Semua tu nak memudahkan user je. Teknologi ni. Nak turn on light dan sebagainya. Okey, macam biasa quiz satu, nanti awak baca, awak jawab lah, senang je. Operating system untuk personal computer dan juga server. Dipanggil DOS, disk operating system. Dulu dipanggil awalnya dipanggil DOS. Kalau komputer-komputer dulu, tak tahu awak berkesempatan nak tengok sekarang ni, tak tahulah ada ke tak.
Dia panggil DOS, Disk Operating System. Kat sini beritahu traditionally used a command line interface. So untuk access komputer tu dia banyak kena type, pakai text based lah, pakai command line. Nak access C, nak access pada hard disk nama C, dia kena type command untuk access C tersebut lah. Nanti dia akan keluar C punya command line. Nak access dalam C tu pula, nak tunjukkan apa yang ada dalam C tu, kita kena type text juga lah bagi command line ni. Nanti dia akan keluar lah dalam C tu dia ada ada folder apa. Nak access folder tu, dia tak ada klik-klik, dia kena pakai command line jugalah. Dia ada instruction dia macam mana nak access folder dalam C. Lepas tu folder dalam folder, dia ada cara dia. So dia bermula, operating system untuk public ni bermula pada tahun 1980-an, 1990-an pakai DOS ni. Macam biasalah, saya cakap yang lepas-lepas, pelopor yang paling famous dalam perkomputeran ni adalah IBM. So dia lah yang mula-mula create ataupun cipta DOS ni untuk PC. Lepas tu MS-DOS dan sebagainya. Macam PC-DOS ni dulu dia IBM ni cipta untuk microcomputer. Lepas tu MS-DOS ni untuk compatible punya komputer. Mana yang compatible punya komputer yang yang mana komputer yang compatible dengan IBM punya sistem kan. So dia kena pakai MS-DOS. Mana komputer yang dikeluarkan oleh IBM sendiri dia akan pakai PC-DOS ni. Mana komputer-komputer daripada brand lain, so dia nak ada operating system, dia kena buat yang compatible dengan IBM punya ni lah komputer. So dia kena pakai MS-DOS ni. Ini salah satu contoh macam mana nak entering DOS command melalui command prompt. Kalau Windows, kita panggil command prompt. Kalau Mac ataupun Apple punya produk, kita panggil terminal. Benda dia sama je, adalah untuk masukkan input secara text based. Kat sinilah kita masukkan segala input. Komputer kita sekarang pun ada juga, kita boleh je guna text based ni. Kalau awak tahu, awak sahaja malas nak pakai GUI tadi tu, graphic based tu, awak buka lah command prompt awak ni, awak cari dekat Google internet macam mana nak access file pakai text based ni, pakai command line ni. Masukkan, nanti dia akan buka lah. Macam tu contoh dia, user nak tu user CD. Macam mana yang saya tunjuk. Boleh tak? Ni pen ni, command line yang pertama, apa yang dia buat, dia kita arahkan PC ni ataupun komputer ni untuk access C. C ni adalah kita punya main disk, C drive. C drive tu kita kena cari kat user. Selalunya waktu kita set up komputer kita akan set up user. Siapa user? So dalam PC ni user nama Debbie. Nama Debbie. Kalau nama kita lah. Kita kena tahu benda ni. Sebab kita tak ada, contohnya dulu tak ada graphic base kan. Dia ada pakai text base ni. So kita kena tahulah. Okay. C itu adalah untuk kita punya C drive kita punya main drive. Dalam main drive tu mesti ada user. Siapa user kita yang kita telah set up hari tu. Kalau ada banyak user, kita boleh access banyak lah. Contohnya macam PC sekarang pun boleh kita asyik-asyikkan user. Waktu kita nak start komputer tu, kita kan boleh pilih siapa user nak guna. Kat sini untuk jenis command line ni, kita kena masukkan user. Lepas tu CD ni arahan untuk dia change directory. Sebab dalam DB ni, mungkin dalam user ni dia ada banyak folder. So ataupun dia ada banyak drive lah. So macam
pictures ni folder duduk dalam drive C. Lepas tu kita nak change directly, kita nak change drive lain. Contohnya dalam komputer kita ada dua partition, satu C drive, satu G drive contohnya macam ni. So kita nak change directory tu, kita kena tulis CD ni lah, lepas tu masukkan drive apa yang kita nak change. Yang macam sini dia nak change directory ni, masukkan CD, dia CD ni command dia untuk change directory, changes to different folder on the current drive. Dia nak change folder lain. Contohnya dia ada picture, mungkin dia ada folder movie. Tulis CD movie, dia akan pergi masuk movie punya folder. Dan sebagainya. Ni awak boleh tengoklah untuk change pada drive. Untuk tukar kepada new drive, kita daripada C nak pergi G, kita buat macam ni. Nak copy, kita tak boleh. Kalau kat PC biasa, kat grafik punya, kita right click, tekan copy, tekan paste. Kat sini kita kena type. Copy command ni, copy file from one location to another, maknanya kita kena copy copy file daripada satu location ataupun satu drive. Contohnya C nak ke G, kita kena pakai command line ni, copy dan sebagainya. Ini jenis yang command line tadi itulah, text based. Okey, itu secara asas lah. Sekarang kita pun dah jarang guna text based. Kebanyakannya kita guna graphical user interface yang ada grafik. So paling famous adalah Windows. So kita akan tengoklah Windows. So sini dia kata Windows ni dia hasilkan oleh Microsoft Corporation. So dia dominan lah, predominant personal operating system dalam dunia ni. Kebanyakannya rasa most 80% kot pakai Windows. So dia bermula pada 1985. Windows yang pertama, Windows 1. Dirilis pada 1985. Lepas tu dia pun berevolusi daripada masa ke semasa, base kepada trend dan juga teknologi. Lepas tu dah adalah Windows 3.11. Lepas tu ada Windows 95, Windows 98, Windows ME. Ini design untuk personal computer. Dan ada Windows NT, New Technology, dan Windows 2000. Ini design untuk high-end punya workstation ataupun yang pakai server. Lepas tu dia evolve lagi, jadi Windows XP. Ini biasalah sebab ada new hardware, new teknologi. So dia berkembang mengikut peredaran teknologi. Lepas tu ada Windows Vista, dan Windows 7, Windows 8. Apa lagi? Ini Windows 8. Dia punya graphical user interface dia lebih berbanding kepada Windows Vista ataupun Windows 98, Windows 95, dia lebih kita panggil graphical user friendly lah. Kalau 98 punya tak adalah grafik dia, paparan dia tak adalah macam semenarik ini. Contoh dia. Untuk Windows 8 ni dah paparan dia dah menarik, banyak tiles macam ni. Lepas tu sekarang Windows 10 paling latest. Kalau tak silap saya. Sebab saya tak pakai Windows. Jadi saya rasa Windows 10 paling latest lah. So dia boleh, Windows 10 ni dia juga dikenali sebagai universal operating system, di mana dia boleh run on any device. Dia tak semestinya boleh run pada PC saja. Dia ada juga mobile ataupun dia panggil apa ni? Smartphone pun ada boleh run Windows 10 ni. Macam operating system lain dia kena spesifik kalau dikeluarkan buat masa ni lah. Kalau dikeluarkan contohnya untuk MacBook ataupun iMac, dia pakai Mac OS. Untuk iPhone dia pakai iOS. So dua benda tu adalah dua operating system yang berbeza, tapi interface dia lebih kurang sama. Ni Windows 10 desktop punya interface. Dia lain sikit daripada Windows 8 tadi. Windows 8 tadi dia punya macam ni. Windows 10 dia dah lain sikit. Mungkin inilah ini semua berubah mengikut peredaran zaman dan juga teknologi. Mungkin zaman tu orang suka tiles besar-besar macam tu. Zaman Windows 8 ni orang suka macam ni pula.